Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan sempadan negara akan dibuka dalam masa terdekat. Ia bagi memudahkan pergerakan keluar masuk antara Malaysia dan negara jiran melalui laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat menjelang Aidilfitri Mei nanti. Selain daripada Singapura dan Indonesia, kerajaan dalam proses melaksanakan VTL darat dengan Brunei dan Thailand dan dengan pembukaan semula sempadan ahli keluarga Malaysia yang sudah lama tak bersua muka dapat pulang terutamanya semasa Hari Raya pada bulan Mei nanti. InsyaAllah dalam waktu yang terdekat kita akan mula membuka sempadan negara kita. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin memaklumkan ia telah dipersetujui dalam sesi mesyuarat Kabinet semalam. Jelasnya tarikh pelaksanaan dijangka diumum Perdana Menteri minggu hadapan. Ya, sebab kita dah semalam di Kabinet kita dah setuju dah. So tinggal lagi PM nak umum tarikh tu. Dan pengumuman itu penting sebab akan memberi masa sedikit kepada syarikat-syarikat penerbangan, kepada immigration, kepada hotel, kepada semualah yang terlibat dalam sektor pelancongan dan sektor pengembaraan ini untuk buat persediaan yang terbaik. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan dialisis tahunan kali ke-16 Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan di Ibu Negara. Laluan perjalanan lengkap vaksin VTL ke Thailand dan Kemboja akan mula dilaksana 15 Mac ini. Ia merupakan destinasi kedua menerusi inisiatif itu selepas Singapura. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Vikas Siong memaklumkan VTL Kuala Lumpur, Bangkok akan melibatkan 6 penerbangan sehari, manakala 4 penerbangan sehari bagi laluan Kuala Lumpur, Phuket. VTL Kuala Lumpur Phnom Penh pula bakal membabitkan 2 penerbangan sehari. Laluan baru boleh ditambah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keperluan dan persetujuan negara terlibat. Baik, peluasan VTL ke lebih banyak negara bukan sahaja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ia juga boleh merancakkan jaringan sosial. Ikuti laporan mengenai VTL disediakan oleh Vimala Kasturi Virasamy. Sekarang ni dalam proses untuk kita meyakinkan rakyat kita bahawa yang datang daripada luar pun tidak boleh membahayakan kepada kita kerana kita sudah ada 2 vaksin dan sebagainya. Jadi kita akan mana yang lama tak balik tu bolehlah. Pengumuman itu pastinya menggembirakan pihak industri, terutamanya industri pelancongan yang bergantung kepada pergerakan manusia untuk merentas sepadan. Usaha kerajaan tersebut disifatkan sebagai satu langkah yang tepat. Ini kerana melalui skim VTL, Malaysia mampu menarik kehadiran pelancong dari negara-negara yang bersetuju dengan pelaksanaan skim tersebut. Jadi melalui VTL ini, pihak industri akan bekerjasama lebih erat dengan pihak Kementerian Pelancongan, terutama dengan pihak agensi kementerian iaitu Tourism Malaysia untuk mempromosikan secara agresif di pasaran-pasaran yang mempunyai kemudahan VTL ini supaya kita boleh menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti dan boleh belanja lebih kepada di negara kita ini. Kami sangat confident dan yakin skim VTL ini akan berjaya untuk kita memantapkan lebih memantapkan kepada ekonomi negara melalui industri pelancongan. Sebagai negara perdagangan, Malaysia perlu membuka sempadan bagi mencerdaskan ekonomi negara. Ini berikutan kira-kira 50% keseluruhan jumlah dagangan Malaysia disumbang perniagaan hasil pembukaan sempadan. Namun, kerajaan harus mengimbangi risiko kesihatan COVID-19 agar kes dikawal rapi seperti kini. Paling penting, kita perlu melabur dalam alat untuk mengesan gejala positif di kalangan
pelawat-pelawat masuk dan juga rakyat tempatan bagi memastikan orang yang bergejala tidak menularkan. Pembukaan sempadan terutamanya di darat mampu meningkatkan perdagangan dan ekonomi kedua-dua negara. Justru pengambilan dos penggala merupakan langkah terbaik bagi memberi perlindungan tambahan kepada orang ramai selepas pembukaan sempadan secara meluas. Bimalah Kasturi Birasami, Berita RTM. Menjelang pembukaan Sekolah Penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 bermula 21 Mac ini, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jidin berkata semua sekolah rendah dengan jumlah murid kurang 600 orang ditetapkan hadir tanpa penggiliran. Manakala pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di sekolah menengah selama 2 minggu sebelum hadir ke sekolah secara bersemuka bermula 4 April. Operasian sekolah bagi penggal yang akan datang ini adalah lebih terbuka. Jika kita lihat, hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Namun begitu, kita akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bilakah tarikh murid-murid yang masih akan bergilir ini dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sama-samalah kita pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat terus berlangsung dengan selamat dan teratur dan anak-anak kita akan terus dapat datang ke sekolah secara bersemuka seperti sebelum-sebelum ini. Jelas beliau, bagi Penggal 1, murid tahun 3, 4 dan 5 akan menjalani penggiliran, manakala kelas selebihnya tanpa penggiliran termasuk kelas murid berkeperluan khas dan prasekolah. Manakala bagi pelajar tingkatan 1 yang mendapat tawaran sekolah berasrama penuh dibenarkan mengikuti PDPR atau hadir ke sekolah harian berdekatan sehingga tarikh kemasukan ke asrama diumumkan Kementerian Pendidikan KPM kelak. Sementara seluruh kolej vokasional dan sekolah swasta yang cukup fasiliti kapasiti boleh meneruskan sekolah secara bersemuka pada penggal akan datang berdasarkan takwim masing-masing. KPM menggalakkan murid memakai pakaian seragam sekolah namun kelonggaran diberikan untuk berpakaian sesuai dan sopan. Bertemu kembali. Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dalam memartabatkan bahasa Melayu memberi impak besar terhadap amalan bahasa itu, terutamanya di mata dunia. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Seri Awang Sarian berkata menjadi satu kebanggaan dan perlu disambut baik semua lapisan masyarakat. Jadi sekurang-kurangnya negara-negara luar melihat cara kita memuliakan dan mengangkat bahasa negara kita dan untuk tujuan praktis pemahaman, maka ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Ini saya kira satu cadangan ataupun perkeliling yang sangat baik yang dikeluarkan oleh JPA dan sepatutnya mendapat sambutan daripada semua pihak di negara ini, terutama pihak penjawat awam dan apatah lagi pemimpin-pemimpin negara. Pensyarah merangkap Ketua Jabatan Bahasa Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Dr. Rohaidah Harun pula menyifatkan tindakan Perdana Menteri yang bertutur bahasa kebangsaan dalam lawatan rasmi di luar negara berjaya mempamerkan imej dan identiti negara. Secara langsung, beliau telah membawa identiti dan wajah negara Malaysia. Negara kita sebenarnya yang telah lama mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Sikap pemimpin yang beginilah yang patut kita
kita banggakan dan menjadi contoh dan boleh menjadi ikutan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menasihatkan semua parti bertanding agar tidak menggunakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK sebagai bahan meraih undi. Menurut beliau, ia inisiatif kerajaan bagi mencegah penularan COVID-19 untuk semua dan bukan hasil kerja mana-mana parti politik. Ujar Ahli Parlimen Rembau itu, pilihan raya adalah platform sama rata kerana setiap parti bertanding mempunyai matlamat buah fikiran dan peluang untuk menang. Whether it is BN, kita parti yang paling lama lah, ataupun PN, PH, Pejuang, Muda, Barisan, good luck to everyone. Elok kita buat secara sihat. Dan kita pun telah mengesyorkan SOP yang agak baik. Saya nampak ada peluang untuk mereka bagi ceramah walaupun tidaklah besar-besaran, but we are still in a pandemic. Dan selamat maju jaya kepada semua, termasuk muda. Give them a chance to campaign. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Iskandar Puteri, Johor. Persekitaran dan keadaan flat lama tidak akan dipinggirkan. Itu komitmen Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sejajar dengan agenda memperkukuhkan Malaysia berdaya huni. Menterinya Datuk Seri Rizal American Naina American berkata, menerusi tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPM dan projek penyelenggaraan perumahan PPP, sekiranya peruntukan sedia ada habis, usaha melestarikan kawasan flat tetap diteruskan dengan peruntukan baru. Sebab saya akan kembali ke EPU, ke Kementerian Kewangan. Bagi saya 77 juta tidak mencukupi. Saya memerlukan perbelanjaan yang jauh lebih kerana di seluruh negara ada 3,519 PPR yang macam ni. Yang kebanyakan mereka tidak ada JMB, mereka tidak ada MC. Jumlah unitnya hampir mencecah 500,000, 500,000. Banyakkan di Johor dan di Selangor. Jelasnya kelulusan lebih 77 juta yang disalurkan itu membabitkan keseluruhan 338 projek di seluruh negara bagi tahun 2022. Ianya akan menjadi testimoni kepada perbendarahan betapa perlunya peruntukan yang lebih disalurkan bagi menjadikan agenda di bawah KPKTN My Beautiful Home Malaysia benar-benar berhasil melestarikan kehidupan rakyat. Projek Wi-Fi dan Internet Percuma menggunakan teknologi televisyen white space TVWS dilancarkan di Parit Sulong, Johor. Projek julung kali itu bakal memanfaatkan mahasiswa serta penduduk di kawasan luar bandar dengan internet berkelajuan tinggi. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penawaran teknologi itu sekaligus dapat mempercepatkan pelaksanaan pelan jaringan digital negara jendela. KPT turut berazam untuk membekalkan teknologi komunikasi dan informasi yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat. Justru kerjasama strategik dengan badan-badan korporat dan anak-anak syarikat Universiti Awam terus diperkukuh. Sektor pelancongan di Melaka dijangka terus melonjak menerusi pengenalan beberapa produk baru yang sedang dalam pembinaan. Esko Pelancongan Negeri Datuk Muhammad Jalani Khamis berkata ia melibatkan kerja menaik taraf kawasan sekitar Menara Taming Sari dengan pembinaan terowong pelancongan yang meliputi rumah hantu dan restoran gantung. Penambahan baik mutu dan sebagainya, dan tuan-tuan boleh lihat kan, kalau di Menara Taming Sari ini juga ada satu lagi pelancaran, iaitu pelancaran pengunjung yang ke-8 juta. Hadiah utamanya motor automatik, nak kata skuter pun tak ada lebih daripada sport skuter. Sebagai hadiah utama ada juga lagi motor-motor yang lain dan hadiah-hadiah yang lain. Pada masa yang sama juga kita nak maklum kepada rakyat, semua ni kita akan tukar balik konsep ni. So tidak ada lagi kemah di depan ni dan sebagainya. Termasuk rumah hantu kita yang under construction kat belakang tu, kita kena siapkan mudah-mudahan tahun ini juga. Akan ada tunnel pelancongan, maksudnya terowong pelancongan yang kita akan bina di sekitar Menara Taming Sari.
Beliau berkata demikian selepas pelancaran logo Revitalize dan Regenerate Melaka 2022 dan konvoi bermotor semarak pelancongan Melaka 2022 di perkarangan Menara Tamingsari. Kementerian Pertahanan memerlukan peruntukan tambahan bagi kerja-kerja penyelenggaraan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM yang digunakan ketika operasi membantu mangsa banjir. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, ia kerana kebanyakan aset yang digunakan ketika misi berkenaan adalah merupakan aset sama bagi tugasan anggota tentera menjaga ketenteraman negara di lapangan. Peralatan kita tidak begitu mencukupi kalau banjir berskala besar. Walaupun aset-aset yang ada di tentera masih boleh membantu. Kalau berlaku apa-apa, tentera dipanggil. Jadi sebab itu kita kena Angkatan Tentera Malaysia perlu mendapat lebih banyak peruntukan. Beliau ditemui media pada program Jiwa Murni PJM sempena program pemimpin dan Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama rakyat di Felda Kemahang Tanah Merah. Hadir sama Panglima 8 Brigadier Jeneral Abu Hassan Asari Khamis. Kerajaan Negeri Kedah memberi amaran kepada peniaga kedai runcit di negeri itu yang menjalankan aktiviti judi haram agar segera menghentikan aktiviti tersebut atau berdepan tindakan. Tegas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor, tindakan tersebut akan dilakukan bagi memastikan aktiviti haram itu dapat dihentikan sepenuhnya. Jelas beliau, kerajaan negeri serius membanteras aktiviti perjudian termasuk judi dalam talian di negeri ini. Hak kedai runcit jual nombor ekor ni hampa tunggu sat. Tak kena tak apa, kalau kena makan tak habis. Saya tahu ada kedai runcit jual nombor ekor. Lepas ni kedai tu pula. Baik apa berhenti. Dengan kedai-kedai tu kita tutup. Kata ada lesen senang tutup. Hak tak ada lesen. Hidup jual juga. Hampa tunggu saat. Saya tahu cara nak buat. Ada yang tak ada lesen. Buka cyber cafe. Tapi sana buat judi online. Pun kita sedang teliti. Kita akan lawan habis-habisan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Karnival Rakyat Jerai 2022 di Dewan Serbaguna Gua Cempedak, Yan, Kedah. 14 November lalu, lesen berkaitan aktiviti judi diberhentikan sama sekali selain menghadkan aktiviti penjualan arak di seluruh negeri berkuat kuasa serta-merta. Ujar beliau, ia bagi mengelakkan mudarat lebih besar kepada rakyat. Lebih 200 hektar sawah milik lebih 50 petani di Kampung Sherang Melintang, Tumpat, Kelantan musnah ditenggelami banjir. Rata-rata petani berasa sedih dengan musibah tersebut namun tetap reda dengan ujian yang melanda mereka. Ketika ditemui, kebanyakan pesawah sama sekali tidak menduga banjir kali ini menyelenyapkan usaha dan titik peluh mereka hanya dengan sekelip mata. Mereka berharap agar bantuan dan pampasan dapat diberi supaya mereka dapat memulakan tanaman baru selepas banjir. Kali kira ni nak cari modal mana selepas ni jadi moga kehabisan dah. Dengan membajak, dengan benih, dengan tu dah racun. Jadi dengan racun kecap yang racun kecap pun ni mahal. Jadi ada berkali-kali dah sebab dia hujan dah baru sebelum air naik baru ni dia naik dah dengan kecil-kecil lah. Jadi sebelum pada hak besar ni. Mula balik. Modal mana? Itu masalah. Dia fikir sebab habis fitih lah poket dengan modal 30,000 tu. Tak. Cuma kita minta pihak kerja tolong bantulah. Jadi sekarang ni dah tergelar habis dah. Tak boleh nak apa dah. Dengan modal-modal pun tak ada dah. Kalau nak start kering, lepas kering negara, tak tahu nak ambil modal mana lah tu. Meski jambatan yang menghubungkan lokasi terjejas banjir runtuh dan menghalang operasi bantuan, sukarelawan dari beberapa NGO terus komited mencari jalan bagi memastikan bekalan makanan tidak terputus.
Dalam satu tinjauan operasi pasca banjir di Kampung Betong dan Belukar Bukit ke Jalan Utama Pekan Ajil, bantuan diantar menggunakan bakul yang diikat pada tali merentasi sungai. Untuk keluarga saya bukan kata tak nak bagi dekat pusat. Tapi kita rasa kita lebih suka bagi rumah ke rumah. Alhamdulillah sebab kita boleh tengok. Kita boleh tengok keadaan rumah dia orang dan masa-masa tu sendiri dengan anaknya, dengan cucu-cucunya. Sebab saya sendiri pun pernah mengalami benda-benda yang macam ni. Kita hantar bekalan makanan, keperluan Kuala Raya, keperluan macam dengan toto, selimut, bata, ubat gigi, buru gigi, sabun mandi ke 46 keluarga di kampung seberang tu yang terputus perhubungan ni. Walaupun ada sikit kesukaran, kita guna inisiatif untuk menggunakan tali ni lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, semua barang yang kita nak sampaikan tu sampai kepada keluarga di sana. Barang-barang ni saya mengagihkan menggunakan tali dan juga bakul. Jadi adalah pekerja-pekerja anak buah saya, kawan-kawan saya pun ada yang terlibat dalam menjalankan mendema barang-barang ni lah. Semangat kerjasama itu mendapat pujian dan penghargaan penduduk. Banjir di Terengganu pulih sepenuhnya dengan kesemua PPS ditutup secara rasmi pada pukul 1 petang tadi. Seorang lelaki maut ditembak dalam satu kejadian di Kampung Pasir Tinggi, Hulu, Terengganu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mokhtar berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 2.30 pagi. Suspek terus melarikan diri selepas melepaskan tembakan dan pengadu telah membantu rakannya yang telah ditembak tersebut dan dibawa ke klinik kesihatan yang berdekatan. Hasil semakan di klinik kesihatan telah mengesahkan bahawa mangsa meninggal dunia. Mangsa yang berusia awal 40-an itu disahkan meninggal dunia di klinik kesihatan Bukit Payung, Marang. Muhammad Marzuki berkata punca kejadian masih disiasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana Membunuh. Kita mulakan perkembangan sukan dengan aksi Liga Premier. Kelantan FC membuka kempen Liga Premier dengan kemenangan 2-1 ke atas Johor Darul Takzim JDT 2 di Stadium Tan Sri Hassan Yunos, Lakin malam ini. Turun sebagai pasukan pelawan, Kelantan mula di depan menyusul jaringan Serenggo-Renggo pada minit ke-7 hasil serangan pantas ke kubu JDT 2. Tuan rumah yang menggasak untuk menghasilkan gol penyamaan gagal menembusi gawang Kelantan yang dikawal Ahmad Solehin Mahmad. Namun di babak kedua, JDT 2 berjaya mengikat kedudukan menyusul pemain gantian JDT 2 Daryl Sham pada minit ke-75. Ketika perlawanan hampir berkesudahan dengan seri, Jasmine Mehat muncul vira The Red Warriors apabila menjaringkan gol pada minit ke-89. Ini pula keputusan perlawanan Liga Super yang berlangsung malam tadi. Baik, ini pula kejohanan renang terbuka Malaysia edisi ke-64. Hari ketiga saingan menyaksikan perenang Kuala Lumpur, Q Ho Yen terus beraksi cemerlang dengan mengutip 2 lagi pingat emas. Huyen memenangi emas pertama hari ini menerusi acara 200 meter gaya bebas dengan catatan 1 minit 48.77 saat di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil.
Perenang berusia 19 tahun itu menewaskan Olimpian negara Wilson Sim dari Sarawak yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas mencatat 1 minit 50.07 saat. Keputusan itu menyaksikan Yoyen dan Wilson layak ke Sukan C Hanoi bagi kategori B selepas melepasi had kelayakan 1 minit 52.01 saat. It was a tough race, 200 free and 100 free. So I would say that I did a PB for 200 free. I was very satisfied for today. And I didn't expect to pull 100 free off. So I'll say I'm pretty happy today. Hoyen terus membuktikan keunggulannya apabila membantu Kuala Lumpur menjuari acara 4x100 gaya bebas lelaki. Dia sebelum ini merangkul 2 emas dalam acara 400 meter gaya bebas dan 4x100 rampaian berganti-ganti pada hari pertama sebelum meraih 1 lagi emas pada hari kedua dalam acara 100 meter gaya bebas. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Mohammad Noza Zakaria berharap keputusan berani mereka menghantar pemain pelapis dan remaja ke Sukan C 2021 Hanoi Mei depan mampu membuahkan hasil pada tamasya itu. Beliau berkata tindakan mempertaruhkan barisan pemain yang masih dalam proses menimba pengalaman itu juga satu sejarah baru bagi badan induk berkenaan sepanjang penyertaan dalam tamasya dui tahunan tersebut. Menurut Tan Sri Norza, BAM akan kekal meneruskan program peremajaan pasukan kebangsaan bagi memastikan Malaysia tidak ketandusan pemain-pemain baharu. Dan kita lihat bahawa buat pertama kalinya satu keputusan yang agak berani, iaitu bukan sahaja pelapis tapi merupakan pemain remaja juga yang akan diketengahkan Sukan C. I think this is also another history in BAM dan kita berharap bahawa pemain-pemain yang diberi peluang untuk mewakili negara akan dapat membawa cabaran negara ke peringkat Sukan C dan seterusnya cuba sedaya upaya untuk mencapai kejayaan. BAM mula mengetengahkan pemain-pemain muda sejak Sukan C 2019 Manila dan hasilnya dapat dilihat menerusi kejayaan Lee Zijia, Aaron Chia, So Wui Gik dan S. Kishona memenangi pingat emas tamasya berkenaan. Rabu lepas, BAM memutuskan untuk menghantar kombinasi pemain pelapis dan remaja pada Sukan C Hanoi selepas penganjuran tamasya itu hampir serentak dengan kejohanan berprestij Piala Thomas dan Piala Uber di Bangkok, Thailand pada 8 hingga 15 Mei depan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Mohan Chinasami, terima kasih dan salam keluarga Malaysia.